Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Sihat? Alhamdulillah. Okey. Hari ni saya akan masuk subtopik yang baru. Sebelum tu, saya nak kamu ingatkan balik apa yang kita dah belajar pada kelas sebelum ni. Ainis, cuba kamu bagi tahu apa yang kita dah belajar. Betul. Kita dah belajar berkenaan dengan struktur organisasi. Apa yang ada dekat dalam struktur organisasi ni? Dalam struktur organisasi ni ada carta organisasi. Okey, maksudnya kamu dah ingat lah, kamu masih ingat lagi apa yang kita dah belajar. Bagus. Okey, pelajaran hari ini saya akan masuk subtopik yang baru, muka surat 177, iaitu bahagian fungsian pentadbiran. Okey, objektif pembelajaran pada hari ini ialah saya nak kamu faham berkenaan maksud, tujuan, peranan dan boleh menghuraikan setiap elemen ini. Okey, sebelum kita masuk berkenaan dengan bahagian fungsian pentadbiran, saya nak terangkan dahulu apakah tujuan bahagian fungsian ni. Macam kelas sebelum ni saya ada bagi tahu pasal carta organisasi kan. Kalau kamu tengok dalam carta organisasi, dia ada bahagian-bahagian dia. Contohnya seperti bahagian pentadbiran, kewangan, sumber manusia dan sebagainya. Bahagian tersebut terbahagi kepada 11 bahagian. Hari ini kita akan masuk hanya satu bahagian saja, iaitu bahagian pentadbiran. Okey, kalau kamu tengok ke depan ni, saya dah tulis tujuan bahagian fungsian. Maksudnya setiap bahagian fungsian ni dia ada tujuan dia. Iaitu yang pertama ialah penumpuan pada bidang tugas yang diberikan sahaja. Maksudnya, contohnya kalau bahagian kewangan, hanya ahli dalam bahagian kewangan je yang akan uruskan hal tersebut. Dia tak akan campur dengan bahagian lain. Yang kedua, dapat meningkatkan kemahiran kerana melakukan kerja yang sama dalam satu jabatan. Maksudnya setiap bahagian tu dah dibahagikan kepada bahagian masing-masing. Jadi pekerja yang buat bahagian tugas pada bahagian masing-masing akan menjadi lebih mahir lah, sebab dia dah buat perkara yang sama berulang kali. Okey, seterusnya mudah melatih pekerja baharu kerana bidang pengkhususan yang sama. Jadi senanglah kalau ada pekerja baru pada bahagian pentadbiran contohnya. Jadi ahli dalam bidang tu yang akan melatih pekerja baharu. Okey, yang terakhir sekali, dapat mengurangkan kos dan masalah pengurusan kerana wujud sistem perkongsian sumber. Okey, setakat ni ada sama-sama nak tanya? Kamu faham? Okey, bagus. Okey, maksud bahagian fungsian pentadbiran ialah merujuk pada pelaksanaan sesuatu tugas yang telah ditetapkan ke arah mencapai sesuatu visi, misi dan objektif dalam sebuah perniagaan. Okey, kerana tujuan bahagian fungsian pentadbiran pula ialah untuk menjalankan proses sokongan supaya semua aktiviti dalam perniagaan tu berjalan dengan lancar. Maksudnya bahagian pentadbiran ni ialah bahagian utama lah, yang mengawal segala aktiviti dalam sebuah organisasi. Okey, setakat ni ada soalan nak tanya? Faham ke semua? Okey, Alhamdulillah. Bagus. Okey, seterusnya kita akan pergi kepada peranan bahagian fungsian pentadbiran. Okey, apakah peranan dia? Peranan dia ialah untuk menjalankan urusan dalaman organisasi perniagaan. Antaranya ialah mengurus, menyimpan, menerima rekod, menyediakan dokumen syarikat dan juga menguruskan program seperti mesyuarat. Okey, mari kita tengok lagi contoh yang lain antara peranan dia. Kalau dalam buku teks ni, muka surat 177 ada QR code, iaitu berkenaan dengan bahagian pentadbiran dalam rancangan Tebatan Banjir Sungai Perak. Okey, saya print
untuk QR code ni, dekat sini dia ada senarai untuk fungsi bahagian pentadbiran, iaitu antara fungsi bahagian pentadbiran dalam Jabatan Pengaliran dan Saliran Malaysia ini ialah menguruskan hal ehwal surat menyurat, urusan perjalanan fail termasuk pembukaan dan penutupan fail. Maksudnya kalau ada sebarang surat menyurat, contohnya dalam satu organisasi tu dia nak menguruskan, dia nak hantar surat kepada organisasi lain ataupun nak menerima, semuanya akan berlaku di bahagian pentadbiran. Pekerja yang dalam bahagian pentadbiran yang akan membuat surat, menulis surat dan hantar kepada organisasi yang lain. Dan juga pembukaan dan penutupan fail. Maksudnya bila ada dalam setiap tahun, contohnya setiap pada hujung bulan ataupun hujung tahun, semua organisasi ni dia akan membuat proses penutupan fail. Maksudnya dia pun nak kira lah segala transaksi apa ataupun aktiviti apa yang dilakukan akan direkod dan disimpan di bahagian pentadbiran. Okey, seterusnya mengemaskini rekod-rekod cuti dan perkhidmatan. Okey, bahagian pentadbiran juga dia akan menguruskan urusan cuti. Contohnya kalau ada staf nak membuat permohonan cuti, dia kena pergi kepada bahagian pentadbiran dan mohon borang cuti itu. Okay, selain itu juga mengurus dan mengatur mesyuarat serta perjumpaan di antara pihak-pihak yang terlibat di dalam pelaksanaan projek. Okey, macam dalam buku teks ni tadi dia cakap menguruskan program seperti mesyuarat. Contohnya, kadang-kadang adalah sesuatu pindaan baru ataupun masalah ataupun isu dalam sebuah organisasi. Jadi ketua-ketua bahagian yang lain ni akan membuat satu mesyuarat lah untuk nak mencapai kata sepakat ataupun nak mencari solusi kepada masalah atau isu yang dibangkitkan. Jadi untuk melaksanakan mesyuarat ni, pihak yang terlibat ialah bahagian pentadbiran. Okey, setakatlah ada siapa-siapa nak tanya soalan yang tak faham? Okey, bagus, semua faham. Okey, semua boleh nampak tak? Okey, hari ni kita akan buat satu aktiviti, iaitu setiap orang akan diberikan sehelai kertas A4 dan kamu dikehendaki untuk menghasilkan sebuah peta minda IT berdasarkan topik yang kita bincangkan pada hari ini. Okey, semua boleh ambil orang satu. Saya bagi masa untuk menyiapkan peta minda ini selama 5 minit sahaja. Okey, semua dah siap? Okey, semua cuba angkat macam ni. Tunjuk dekat saya. Semua angkat macam ni. Okey, dah siap semua? Okey, bagus. Sekarang kamu boleh tukar peta minda kamu tu dengan kawan sebelah. Dan tengok dalam peta minda kawan tu ada tak isi ataupun point yang dia tulis tapi kamu tak tulis. Kalau ada, kamu boleh tulis semula dekat peta minda kamu. Okey, semua dah siap? Okey, sebelum saya nak tamatkan kelas, ada satu lagi aktiviti yang saya nak semua orang sertai. Tujuan saya ajak kamu datang ke bilik komputer pada hari ini ialah kita akan bermain satu permainan yang diberi nama Kahoot. Okey, dalam Kahoot ni saya ada sediakan beberapa soalan. Saya nak setiap orang jawab tanpa melihat sebarang nota ataupun buku teks. Okey, semua boleh tutup, simpan dulu buku teks. Kamu boleh buka komputer dan layari laman web Kahoot. Okey, semua boleh nampak dah dekat depan ni? Okey, semua boleh masuk ya? Okey, itu sahaja aktiviti pada hari ini. Terima kasih kerana kamu turut serta. Dan tahniahlah kepada siapa yang dapat markah penuh. Kamu jangan putus asa, cuba lagi. Nanti kelas yang seterusnya saya akan buat lagi macam ni. Okey. Sebelum saya nak tamatkan kelas, saya akan buat kesimpulan. Saya akan ulang balik apa yang kita belajar pada hari ini, iaitu bahagian fungsian pentadbiran. Saya dah terangkan mengenai maksud, tujuan dan peranan. Setakat itu sahaja. Ada siapa-siapa yang nak tanya soalan? Kalau ada yang tak faham atau kurang jelas, okey, tak ada soalan? Okey, bagus. Saya nak ucapkan terima kasihlah kepada semua pelajar sebab bagi respon yang positif. Kamu buat semua aktiviti yang saya jalankan, iaitu 2 jenis aktiviti yang kita buat tadi tu.
Jadi berikan tepukan kepada diri masing-masing. Okey. Jadi setakat itu dahulu, dan saya akan bagi kerja rumah untuk mengukuhkan lagi pemahaman kamu. Okey. Semua buka muka surat 217. Gerak minda keempat, saya nak kamu buat soalan struktur daripada nombor 1 hingga nombor 5 dalam buku latihan. Dan saya akan masuk subtopik yang baru, iaitu bahagian fungsian pengurusan sumber manusia. Okay, saya rasa setakat itu dahulu pembelajaran pada hari ini. Sekian, terima kasih. Jangan lupa buat kerja rumah.